Hello, hi and welcome back to my YouTube channel. So, untuk video kali ni, I nak share dengan korang kisah seram UiTM Puncak Alam untuk part 2. Mana-mana yang belum tengok part 1, korang boleh habiskan dulu tengok yang part 2 ni, baru korang pergi yang part 1 punya, boleh je. Sebabnya kisah yang part 1 tu tak ada sambungan pun untuk kisah yang part 2 ni. Sebabnya I cerita dia punya kisah tu lain-lain lah. Kiranya beza-beza kisah lah kan. So tak ada sambungan pun untuk kisah yang part 1 tu pergi dekat part 2. Memang tak ada lah. Okay, so before korang proceed tengok video ni, I nak bagi tahu korang satu info, di mana kalau korang nak share dengan I kisah-kisah seram ataupun kisah-kisah mistik yang korang lalui, korang just DM I dekat I punya Instagram. Link dekat description box kat bawah. Korang tekan je link tu, terus akan proceed dekat I punya Instagram. So nanti I akan bacalah kisah-kisah yang korang hantar tu, dan I akan proceed lah untuk masuk dekat I punya YouTube channel. Kiranya I lah yang akan ceritakan kisah-kisah yang korang kongsi tu lah. Okay, so siapa-siapa yang belum tekan button like and subscribe, korang boleh tekan dulu dekat bawah. And without wasting any time, let's roll to intro. Ada salah seorang kawan yang sedang mengucapkan salah. Kisah yang pertama ni sebenarnya dialami oleh seorang pelajar lelaki UiTM Puncak Alam. Okay. So kita bagi nama dia Adam lah kan. Bukan nama sebenar, nama dia Adam. Okay, Adam ni, okay, kita bagi info sikit pasal Adam ni kan. Adam ni dia berasal daripada kampung tau. So kiranya dia ni dah biasa dah dengan kisah-kisah seram, kisah-kisah mistik. Dia dah biasa dah semua tu. Okay, so sampailah satu tahap dia pun dapatlah sambungkan pelajaran dia dekat UiTM Puncak Alam. Okay. So bila Adam ni dia dah dihantar oleh family dia untuk belajar dekat UiTM Puncak Alam, Adam kata bila dia sampai je dekat UiTM Puncak Alam tu, diorang kan akan bahagikan kan. Okay, dia ni dapat dorm mana, dapat aras mana apa semua kan. Tapi Adam ni dia kata dia dapat aras 8 atau 9 macam tu lah. Tak ingat arasnya, aras 8 tau. Okay. Sebenarnya aras 8 dengan 9 tu dah lama dah dikosongkan oleh pihak UiTM tau. So nak dijadikan cerita, waktu intake si Adam ni masuk, kiranya macam pelajar dah sampai tingkat 7 dah full lah. So Adam ni terpaksa pergi dekat tingkat 8, aras 8 lah macam tu. So Adam ni ditempatkan dekat aras 8, dan dekat aras 8 tu sebenarnya dia ada macam dom tau. Okay, satu dom tu dia ada 4 bilik. Okay, nak dijadikan cerita pula, si Adam ni pula, korang tahu tak, dia ditempatkan dalam dom. Okay, dom lah, sebab dom tu ada 4 bilik kan, dalam dom, dan dia seorang sahaja dalam dom tu. Kiranya macam ada 4 bilik, satu bilik tu Adam seorang lah, dan 3 bilik tu kosong, memang tak ada orang dia kata. Sebabnya pelajar yang rayuan untuk UPU belum masuk lagi. So Adam ni terpaksa lah tinggal seorang diri dekat aras yang dah lama dikosongkan. Dan untuk pengetahuan korang juga, aras tu telah dikosongkan selama 3 tahun. So bila Adam ni masuk dah tak cukup, kiranya dah penuh, dah full sampai aras 7 tu, Adam terpaksa lah proceed untuk duduk dekat aras 8 seorang diri je tau. So selama 3 minggu jugalah Adam ni kata dia ni terpaksa duduk dengan entiti yang lain dekat dalam bilik tu. Kiranya dekat dalam dom tu jugalah. Sebab dom tu dia ada sekali toilet tau. Dia macam 4 bilik and also ada toilet dekat dalam dia. Okay. So bila Adam ni dia dah duduk dalam dom, dia dah kemas bilik apa semua, and family dia pun tolonglah kan untuk sapu-sapu habuk apa semua, kemas barang. And then family dia pun proceed lah untuk balik kat rumah, and tinggallah Adam ni seorang diri dekat dalam bilik dia tu. Okay. Bila family dia dah balik dekat rumah, Adam pun stay dekat dalam bilik tu.
And dia tengah kemas barang, tengah lipat-lipat baju, nak letak dalam loker apa semua. Tiba-tiba Adam ni, dia terdengar ada ketukan dekat pintu dom dia. Kiranya pintu besar tu lah dekat yang belah luar tu kan. Kira pintu utama. Pintu utama tu diketuk sebanyak 3 kali. And Adam pun ingat maybe ada orang datang untuk check ke, and family dia datang balik ke. Dia pun proceed lah untuk buka pintu dom tu. Bila dia buka je pintu, korang nak tahu tak ada siapa-siapa yang berada dekat hadapan pintu tersebut. So Adam pun macam dah pelik lah, tapi dia cuba untuk sedapkan hati dia. Dia pun macam, biarlah, tak ada apa-apa, maybe perasaan dia je kot, macam tu. So dia pun masuklah dekat dalam bilik dia balik. Dia pun sambunglah kerja-kerja dia kan, kemas-kemas apa semua. And selang beberapa minit lepas tu, macam 2 ke 3 minit, tiba-tiba pintu bilik dia pula diketuk sebanyak 3 kali juga tau. So Adam ni dah rasa tak sedap hati, sebab tadi bila pintu dom dia ketuk, dia buka tak ada orang. So dia tak beranilah untuk buka pintu bilik dia tu sendiri. So bila Adam ni dia dah cuba abaikan benda tu, tiba-tiba dia terdengar ketukan daripada dia punya meja study. Dekat dalam bilik tu lah kan ada meja study kan, kena ketuk juga 3 kali. And Adam ni cuba untuk istighfar, baca ayat-ayat pelindung diri apa semua. And benda tu, kiranya gangguan tu terhenti dekat situ sampailah menjelang tengah malam. So nak dijadikan cerita juga, si Adam ni hampir setiap malam dia akan diganggu oleh gangguan yang sama tau. Contohnya macam benda tu akan macam tarik perabot. Dengar lah kan kalau dekat lantai, kalau kita tolak almari kan, akan dengar kan, macam tu lah Adam kata. Sedangkan dia seorang je dekat dalam bilik tu ataupun dekat dalam dom tu, tak ada siapa-siapa dah. So kadang-kadang Adam ni dia tengah terdengar dekat bunyi, dekat tandas ada bunyi orang tengah buka pipe, ketukan-ketukan pintu ataupun meja. Lepas tu tingkap. Sedangkan tingkap tu pula dia arah pemandangan luar yang tak ada macam koridor kan, untuk kita jalan tak ada. Ni yang pemandangan luar punya. Siapa je yang ada ketinggian sampai tingkat 8. Okay. So Adam kata ada satu gangguan yang sangat-sangat ekstrim. Benda tu berani untuk sentuh Adam dah tau. Tambah lagi bila Adam ni dia selalu baca Al-Quran dekat dalam bilik tu. So gangguan tu akan semakin macam marah dekat dia. So dia akan kacau lah si Adam ni. And bila Adam baca je Al-Quran kan, contoh Adam baca Quran hari ni, malam tu si Adam ni akan kena tarik kaki dia, dan dia punya katil yang dia tidur tu, katil single tu akan bergegar hampir setiap malam. Kiranya benda tu memang hari-hari dia akan ganggu si Adam ni. Ada satu hari ni di mana ada waktu tu, waktu malam tengah-tengah malam dalam pukul 2 ke 3 pagi macam tu lah, Adam ni tengah nyenyak tidur. Okey. Bila Adam ni dia tengah tidur dekat atas katil single dia tu, and ada lagi 3 katil yang tak berpenghuni tau. Kiranya satu bilik tu ada 4 katil lah. Loker katil lah, macam tu lah lebih kurang. So adalah lagi 3 katil. And by the way, katil dekat dalam UiTM ni dia bukan katil yang double decker tau, dia katil single satu-satu tu. Okay. So bila Adam ni tidur, tiba-tiba dia terjaga dan dia perasan ada orang yang tengah baring dekat katil single berhadapan dengan dia tau. So Adam ni sebenarnya dia rabun jauh, so dia nampak benda tu macam sama-sama je lah, dia tak nampak macam jelas. Tapi Adam kata dia nampak ada sekujur tubuh yang tengah baring dekat hadapan katil itu dengan mata merah menyala, pandang dekat siling atas. Rambut dia memang panjang gila lah, sampai dekat kaki. Sekiranya kalau benda tu berdiri, memang rambut tu akan cecah dekat lantai. So bila Adam ni dia dah perasan benda tu betul-betul ada dekat depan dia, tiba-tiba benda tu dia macam tahu si Adam ni tahu akan kehadiran dia. So dia slow-slow pusing kepala dia untuk pandang ke arah si Adam ni. Bila Adam ni dia perasan je benda tu macam nak pusing kepala tau, Adam ni cepat-cepat dia macam mengiringkan badan dia, dia toleh dekat arah yang bertentangan dengan benda tu. So tiba-tiba si Adam ni dia terdengar macam dengusan kecil lah dekat telinga dia, macam tu kan. And then dia juga cakap dekat Adam, takut ke? Time tu jugalah si Adam ni dia terus istighfar apa semua dalam diri dia, dan dia cakap
kadang-kadang benda ni selalu ganggu dia dekat dalam bilik air. Kadang-kadang kan bilik air tu akan terbuka kan. Kadang air tu macam bau hanyir, ada bau bangkai yang sangat-sangat busuk dekat dalam toilet dekat dom dia tu. Kadang-kadang si Adam ni pernah lah ada satu hari ni kan, dekat dalam toilet Adam nak pergi mandi ataupun dia nak bersihkan diri dia lah. Tiba-tiba Adam ni rasa macam badan kat belakang dia tu kena tolak tau. So Adam ni terjatuh lah dekat lantai dekat toilet tu. Tapi nasib baiklah yang dia jatuh tu tak ada macam kecederaan yang serius lah. Dia jatuh macam kau tergelincir atas lantai macam tu lah. And bila dia terjatuh je, dia terdengar macam ada ketawa kecil yang sedang ketawakan dia sebab dia jatuh. Okay, sebenarnya Adam kata si Adam ni lah, dia tak hiraukan ataupun dia abaikan je gangguan-gangguan yang dia lalui dekat dalam dom tu. Sebabnya dia kata bila dia layan benda tu untuk atau marah ke jangan kacau aku apa semua, Adam takut benda tu macam suka lagi untuk kacau dia sebab kita berinteraksi ataupun kita berkomunikasi dengan benda tu. So Adam ni dia memang tak akan berkomunikasi dengan benda tu. So dia biarkan je benda tu macam ganggu dia apa semua. Okay, so benda tu berlarutan tau selama 3 minggu ni, sampailah housemate yang lain tu masuk dekat dalam dom tu. Kiranya budak-budak yang dapat intake kedua ataupun rayuan tu masuk dekat dalam bilik ataupun dom yang Adam duduk tu. So gangguan tu dah mula-mula surut lah, slow-slow dah tak ada dah. So Adam kata dia tak berani untuk baca ayat ruqyah ataupun ayat ruqyah kira macam ayat yang paling ngama untuk halang benda tu kan dekat dalam dom atau bilik tu. Sebabnya Adam kata dia ingat arwah Tok Wan dia pernah bagi tahu. Kiranya ni kira macam I pun baru tahu benda ni sebenarnya. Untuk korang juga yang mana yang belum tahu, sebenarnya arwah Tok Wan dia pernah bagi tahu. Sebenarnya kalau kita pergi dekat tempat orang kiranya dah lama tak berpenghuni, kita cuba jangan baca ayat-ayat yang macam kuat gila, kira macam ayat ruqyah tu kan. Sebabnya diorang tu kiranya makhluk yang lain tu dekat alam lain tu, dia dah berpenghuni ataupun dia dah duduk dekat kawasan tu dah lama daripada kita yang baru masuk ni. So diorang kena macam take time jugalah untuk keluar daripada tempat tu. So Adam takut bila dia baca je macam ayat ruqyah tu, takut benda tu semakin marah dan dia mengganggu blok perempuan yang dekat UiTM Puncak Alam tu. Sebabnya perempuan ni kan senang kan untuk benda tu masuk dalam diri dia. So Adam takutlah benda tu jadi macam lebih besar, masalah besar pula jadi. So Adam pun dengarlah apa yang arwah Tok Wan dia pernah bagi tahu dekat dia. Kalau korang nak tahu, kisah si Adam ni sebenarnya tak berakhir sampai situ je tau. Ada satu lagi kisah di mana Adam ni hampir bawa benda daripada luar tu untuk masuk dekat UiTM Puncak Alam. Dan basically kalau dia sikit je lagi buat masuk, benda tu memang akan ekstrim untuk ganggu student dekat dalam kampus tu, especially student perempuan. Okay, nak dijadikan cerita, Adam ni bila dia dah belajar dekat UiTM Puncak Alam dalam nak habis juga satu sem tu, dia pun terjumpa lah dengan kawan sekampung dia. And kawan dia tu belajar dekat MSU dekat Shah Alam. So dia pun pergilah naik motor. Okay, Adam ni dia bawa motor tau dekat UiTM tau. Okay, dia pun pergilah naik motor untuk jumpa kawan dia. And ambil masa dalam 30 minit je lah untuk sampai dekat Shah Alam. Okay, Adam ni sebenarnya bila dia dah jumpa kawan dia daripada petang, berlarut lah sampai malam. Bila dah lama tak jumpa, dia sembang apa semua kan. So kalau korang nak tahu, Adam ni dia balik ataupun dia habis untuk lepak dengan kawan dia, biasa lelaki kan, habis pukul 3.30 pagi macam tu jugalah. Okay, dah betul-betul pagi dah time tu. And time tu Adam pun decide lah untuk balik dekat UiTM Puncak Alam tu balik. So bila dia dalam perjalanan balik daripada MSU ke UiTM tu, dia lalu dekat Jalan Puncak Alam. Okay, mana korang yang tahu Jalan Puncak Alam ni dah biasa dengan kisah-kisah mistik ataupun kisah-kisah seram yang orang lalu bila jalan je dekat Puncak Alam tu. And dulu jalan kat Puncak Alam tu memang hutan lah, memang keliling dia hutan apa semua. Tapi dah renovate, kira macam dah bina ataupun dah buat jalan baru macam tu lah. Waktu tahun lepas kot rasanya ke 2 tahun lepas, tak ingat lah macam tu lah. So bila
Si Adam ni lalu je dekat kawasan tu, dia tak ada lah rasa macam takut sangat. Takut tu ada, tapi tak ada lah macam membuat-buat takut dia tu. Pernah lah waktu dia tengah lalu je dekat jalan tu, dia terbau macam benda yang wangi sangat. Tiba-tiba bau tu bertukar bau yang sangat-sangat hanyir, dan motor si Adam ni pula rasa macam berat sangat-sangat. Even Adam ni dah pulas motor dia tu, memang habis minyak, mungkin pulas habis lah, tapi benda tu slow sangat. Kiranya motor tu jalan slow, macam dia pulas sikit, macam tu. So dekat jalan Puncak Alam ni juga, Adam kata bila dia lalu tak ada lampu tau. Ada lampu tu ada, tapi dah rosak. Kira macam hiasan je lah dekat tepi jalan tu. Dan jalan dia pula macam ada berlopak ataupun apa, kira macam lubang besar lah. So kena hati-hati lah bila jalan dekat situ. Sebabnya jalan tu kan selalu lori guna kan. So construction apa semua, memang jalan tu akan berlopak-lopak lah. So bila Adam ni dia sampai je dekat pintu utama ataupun yang dekat guide tu, dekat UiTM, dia pun minta lah kebenaran pakcik guide tu untuk masuk dekat dalam asrama. Sebab dia memang dah penat dah. Dia pun nak mandi, nak tidur apa semua, sebab esok tu ada kelas. And then tiba-tiba pakcik guide tu tak bagi dia masuk tau. Pakcik guide tu tanya dia, "Kau ni dari mana?" And Adam pun ceritalah dekat pakcik tu dia daripada mana, lalu jalan apa, sampailah dia sampai dekat UiTM tu sendiri tau. Bila Adam ni dah cerita apa semua, pakcik ni macam berleter lah dekat Adam. Adam pun macam rimas lah pakcik tu, bebel-bebel apa semua kat dia. Sedangkan time tu dia dah nak masuk dah asrama tu sebab dia penat sangat-sangat. Okay. So Adam kata dalam 10 minit jugalah pakcik tu bebel dekat dia apa semua. Tapi pakcik tu berkeras juga untuk tak bagi dia masuk dekat dalam kampus ataupun hostel yang dekat dalam kampus tu tau. Tiba-tiba pakcik tu dia panggil Adam. Okey, dia panggil Adam pun datang lah dekat dia. Pakcik tu suruh tengok CCTV dekat dalam tempat Pak Gad tu tau. And bila Adam tengok je, Adam perasan ada gula-gula dekat atas motor dia tau. Tentu Adam dah mula terkejut dan dia dah tak mampu nak keluarkan apa-apa perkataan, even satu perkataan pun, sebab dia memang dah terkejut gila-gila dah time tu. And then time tu juga Adam ni dia berzikir tau. Dia berzikir dalam hati dia, kiranya tak keluar daripada mulut lah. Dia cuma berzikir dalaman je lah macam tu. And dia terdengar dengusan daripada tepi telinga dia. Dan tiba-tiba benda tu ataupun motor si Adam ni pak jatuh dekat atas jalan tar. Dan Adam pelik dah time tu tau sebenarnya, sebab motor dia double stand. Kiranya dekat tengah yang double stand dua tu, bukannya satu stand. Kalau satu stand maybe ada kemungkinan dia akan jatuh, tapi ni dia double stand tau time tu. And then bila Adam dia pandang je balik CCTV tu, Adam perasan makhluk tu memang dah tak ada dah. Dan dia perasan juga pakcik Kat tu pandang ke arah hutan. Dan pakcik Kat tu cakap dengan Adam, "Dah, kau stop berzikir, nanti tak pasal-pasal je dia tekam kau pula." Pakcik tu cakap dekat Adam, "Dah lah, kau tunggulah 30 minit bagi benda tu betul-betul tak ada, baru kau masuk dalam." And then pakcik tu cakap lah juga ke Adam, "Malam-malam ni better janganlah lalu dekat jalan Puncak Alam tu, sebab benda tu memang akan ikut punya lah. Tambah pula pukul 3:30 pagi macam tu Adam baru balik kan. And benda tu maybe dia nak kacau kau dan nak ikut kau balik rumah lah." Adam pun cerita lah. Adam cakap memanglah tadi dekat jalan dia perasan motor dia berat dan dia ada bau yang sangat-sangat wangi and bertukar menjadi bau yang sangat hanyir lah. And pakcik tu cakap, dah lah tu biasalah benda tu nak mengacau tengah-tengah pagi macam ni kan. Dan time tu juga pakcik ni nasihat lah dekat Adam apa semua, dan Adam ni macam dengar lah apa yang pakcik tu cuba sampaikan dekat dia. Okay, Adam cakap yang sebenarnya pakcik tu cakap benda yang sama macam arwah Tok Wan dia pernah cakap dulu dekat dia, yang kita ni kalau dekat luar ataupun dekat kawasan dia jangan baca benda-benda yang macam terlalu kuat lah macam tu, sebab takut benda tu marah dan dia yang terkam kita sendiri. So lepas 30 minit lepas tu ada macam stabil apa semua, dia dah kiranya dia punya kekuatan tu dah ada balik untuk
masuk dekat dalam UiTM tu, dan Adam pun masuklah dekat hostel dan dia mandi apa semua, dia tidur. Dia kata alhamdulillah hari tu juga ataupun hari-hari seterusnya Adam ni tidak diganggu oleh makhluk-makhluk yang tak berjasad. Okay, so sebenarnya nak katakanlah kan, apa yang Adam ni lalui sebenarnya, benda tu Adam ni sebenarnya macam ada sixth sense jugalah saya rasa, sebab dia boleh nampak juga kan benda tu, dan dia kalau rasa ni maybe semua orang lah boleh rasa bulu roma naik apa semua dekat tengkuk kan, sampai tengkuk naik. Tapi Adam ni sampai Adam ni boleh nampak benda tu sendiri ya. So maybe itulah kelebihan ataupun keistimewaan yang Adam ni ada. So I rasa tu je video I untuk kali ni, untuk part 2 UiTM Puncak Alam. I rasa tak ada part 3 kot UiTM Puncak Alam ni, sampai part 2 sini je, and I akan proceed untuk kisah-kisah seram yang lain pula. So siapa-siapa yang belum tekan button like and subscribe, korang boleh tekan dulu dekat bawah, and stay tuned on my next video. Bye.